Kemudian perkara selanjutnya yang saya nak sentuh sikit tentang perjalanan Nabi ke Baitul Maqdis. Nabi telah berjumpa dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi-Nabi yang terdahulu yang sudah pun meninggal dunia. Nabi jumpa lagi. Bukan sekadar jumpa, tetapi bersolat dengan mereka itu dan mengimamkan mereka itu. Dah mana itu? Kan mati belaka dah kan? Kecuali Nabi Isa dan Nabi Khidir menurut satu pendapat. Isa lah yang sahih, yang tidak mati. Hak lain mati belaka dah. Tapi boleh berjumpa lagi itu macam mana? Inilah satu perkara yang disebut oleh ulama-ulama ahli tasawuf yang dipertikaikan, ditolak oleh ulama segolongan ulama-ulama syariah, iaitu istilah yaqazah. Yaqazah ni orang yang hidup bertemu dengan orang yang sudah mati dalam keadaan yang bukan tidur, jaga. Tetapi dia tidaklah seperti pertemuan fizik ini. Dia tetap berlaku secara kerohanian. Cuma perkara itu berlaku bukan dalam bentuk tidur, tapi dalam bentuk sedar. Perkara seperti itu disebut yaqazah. Baik, dalam peristiwa itu, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, Nabi berjumpa dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Demikian juga ketika Nabi Mi'raj naik ke langit, berjumpa dengan beberapa Nabi yang sudah pun meninggal dunia. Semua sudah meninggal dunia. Nabi berjumpa lagi. Jadi sekarang bagaimana? Maka di sinilah ulama tasawuf menjadikan ini sebagai dalil kesahihan, keharusan dan kesahihan apa yang disebut sebagai yaqazah itu. Istilah yaqazah ni, seorang yang hidup bertemu dengan orang yang sudah mati dan kadang jaga. Itu yaqazah. Perkara ni bila berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, maka ia dinamakan mukjizat. Dan sekiranya berlaku kepada awliya, maka ia dinamakan karamah. Memang istilah mukjizat, karamah ni, karamah, mukjizat dan sebagainya, memang perkara di luar biasa, tak masuk akal, tapi bukan mustahil. Tapi isu ini ditolak oleh sekelompok ulama. Tak apalah, orang nak terima, terimalah, tak mau terima sudahlah. Cuma kita tak boleh dengar berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan macam mana sehingga orang-orang yang menerima konsep ini dianggap sebagai sesak lah, dianggap sebagai bid'ah lah. Tak boleh sampai tangga tu. Tak mau terima, tak apalah. Itu bukan masalah usul, bukan masalah wajib, bukan masalah kena terima, bukan masalah dasar iman. Dia masalah furu', masalah cabang saja. Nak terima, terima, tak mau terima sudah. Golongan ulama yang terima, ini hujah dia. Antaranya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi bukan saja berjumpa, bersembahyang lagi dengan orang yang sudah mati. Jadi bila perkara ini berlaku kepada awliya, maka itu dinamakan karamah, keramat. Keramat awliya berlaku sabit. Jadi kita dengar adalah beberapa kelompok satu ketika dulu bila isu yaqazah ini dibangkitkan, sebenarnya benda ini dia sentiasa diputar balik. Isu dibangkitkan sekejap, orang jawab senyap, lama orang lupa, ni lambung semula. Jadi kitaran semula ni banyak. Ya kita semula. Isu tula je. Zikir ismuzza lah, sayyidina lah, itulah. Tula je. Ya putar alam. Putar kakang putar. Lama sikit filem ni tak main, pusing semula filem ni. Payah semula. Penuh panggung pula. Lama senyap tu, putar semula. Penuh bagi panggung pula. Ini putar alam. Tapi isu ni, Al-Imam Jalaluddin Sayuti dia tulis satu kitab. Tanwirul Halaq fi jawazi ru'yatil nabi wal malak. Menjelaskan sesuatu yang
gelap pekat kata orang. Nak khabar isu ni isu yang tak ramai orang bahas. Gelap pekat. Dalam menyatakan fi jawazi atau satu cetakan dia sebut fi imkani. Ada yang sebut fi jawaz. Fi jawazi ru'yatin nabi wal malak. Untuk menyatakan keharusan melihat nabi dan para malaikat. Yang menerima konsep ini termasuklah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Termasuk nak khabar seorang. Tapi jumlah ulama yang menerima konsep ini ramai. Tak apalah perkara isu ni bukan saya tujuan untuk menjelaskan isu ni. Cuma nak khabar kalau ada orang bakit isu macam ni hendaklah kita tahu bahawa isu ini isu khilaf di antara ulama. Maksudnya orang nak pakailah, tak mau pakai sudah. Cuma jangan sampai ada satu kelompok tu membid'ahkan orang kerana benda ni, atau mensyirikkan orang kerana benda ni, ataupun menyesatkan orang kerana ni. Itu tak mau dengar. Sebab masalah ini pertama sekali dia bukan masalah akidah usul, bukan dasar akidah, dan dia bukan perkara yang wajib dipercayai. Dia hanya masalah furu'. Yang kedua, golongan ulama ada yang mensabitkannya dan mereka juga ada dalil-dalil. Kalau dalam sahih, riwayat hadis yang sahih yang selalu dijadikan rujukan oleh ulama-ulama dalam perkara ini, iaitu hadis Nabi Nabi menjelaskan man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah wala yatamassalu syaitanu bi. Sesiapa yang melihat aku dalam keadaan tidur, dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Syaitan itu tidak berupaya untuk menyerupa dan rupa aku. Jadi hadis ini telah ditafsir dengan macam-macam, dan redaksi hadis ni pun, nas hadis ni pun ada kelainan-kelainan sikit-sikit. Tapi beberapa riwayat yang kalimat-kalimat ada perbezaan. Kita ambil riwayat saya sebut tadilah. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah. Sesiapa yang melihat aku dalam tidur, yang mimpi jumpa dengan aku, dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Setengah riwayat pula sebut siapa yang melihat aku dalam mimpi dan tidur, yang dia bermimpi memang betul-betul dia tengok aku. Dua-dua ni ada riwayat belaka dan maknanya tidak berlawan. Riwayat yang kata siapa yang melihat aku dalam tidur, yang dia bermimpi melihat aku, sesungguhnya dia melihat aku sungguh, memang betul. Dan makna itu jelas. Yang ni kalau orang mimpi jumpa Nabi, memang betul, bukan benda lain. Sebab apa? Kerana ada riwayat lain sebut setan itu tidak berupaya nak menyerupakan diri dalam rupa Nabi. Tak boleh nak buat. Riwayat asal lagi tak sebut gitu. Siapa yang lihat aku, jumpa aku dalam mimpi, melihat aku dalam mimpi, dia akan jumpa aku dalam keadaan sedar pula. Ini cerita lain pula. Maka setengah orang tu yang dia cuba menafsirkan ayat ni dengan nak menolak cuba nak menolak faham ahli tasawuf ni, cuba tafsir macam ni. Dia kata siapa dia yang tengok aku dalam tidur di Mekah, lagi dia akan jumpa aku di Madinah pula dalam keadaan jaga. Ada orang kata gitu. Ada orang kata pula siapa yang mimpi jumpa aku dalam keadaan tidur, nanti di akhirat dia akan jumpa aku dalam keadaan sedar. Baik, ulama-ulama jawab macam ni. Hadis ini hadis ikhtisas. Hadis menyatakan kelebihan. Jadi kalau tengok jumpa Nabi Mekah, tengok Madinah pula, itu dilihat tidak ada aspek kelebihannya. Mimpi Mekah nanti jumpa Madinah pula, dan apa aspek kelebihan? Sedangkan hadis ini adalah hadis ikhtisas. Atau juga siapa yang tengok aku dalam mimpi, kemudian di akhirat dia akan jumpa dengan aku, orang tak mimpi pun jumpa dengan Nabi. Ia bukan ikhtisas. Maka ulama tasawuf memahami ada makna khusus. Jadi iaitu dengan mana siapa yang tengok aku dalam mimpi, satu hari dia akan insya-Allah akan berjumpa dengan Nabi dan akan jaga, bukan tidur. Bukan tidur. Jadi hak mana wallahu a'lam. Jadi yang penting bahawa masing-masing ada sudut pandang sendiri. Cuma saya nak kabarnya, orang yang nak pakailah, tak mau pakai sudahlah. Itu dia. Cuma kalau nak tengok alim ulama, sejumlah yang sangat ramai di antara alim ulama yang menerima perkara ini. Termasuklah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih.
Dalam Al-Munqidh min ad-Dalal, Imam Ghazali menceritakan pengalaman ahli tasawuf ni, hatta innahum fi yaqazatihim yarawna al-malaikata wa arwahal anbiya'i wa yantafi'una bihim. Atau lebih kurang ayat-ayat ujung tu saya tak ingat. Mereka ini di kalangan aulia salih ni, ada di antara mereka ini dalam keadaan mereka sedar mereka dapat melihat para malaikat dan ruh para nabi dan mengambil manfaat daripada mereka itu. Itu kenyataan Al-Ghazali dalam Al-Munqidh min ad-Dalal. Kita tak berpanjang itulah. Cuma kita nak bagi solusi, nak kabarnya orang nak terimalah, tak mau terima sudahlah, tak apalah. Cuma jangan sampai tahap mensyirikkan orang yang terima bidah. Apatah lagi yang menerima perkara ni, yang memakai perkara ni termasuk sejumlah alim ulama besar. Hari ni yang kita rasa kurang bagusnya, ada setengah orang hari ni dia cuba beri gambaran bahawa alim ulama ni yang dapat melihat Nabi dan kena jaga ni, dia anggap mengalami satu jenis penyakit. Saya nak sebut penyakit tu pun payah nak sebut perkataan. Payah nak sebut nama penyakit tu. Penyakit ronda tak tahulah. Penyakit-penyakit macam jenis-jenis orang mental gitu lah lebih kurang. Jadi nak samakan ulama dengan penyakit orang punya penyakit gini. Masya Allah. Oh Masya Allah. Jadi yang terlibat dengan peristiwa ni melibatkan ulama-ulama besar yang ternama, yang diiktiraf. Tiba-tiba kita kata orang mengalami sedang mengalami penyakit psikologi ataupun sakit jiwa lah sedang. Boleh nampak bayang macam orang jumpa tu raya tu. Masya Allah. Ini nak khabar hilangnya hormat dalam hati alim-alim kita hari ni terhadap ulama-ulama dulu. Sebab tu Nabi beritahu tak pelik lah hari zaman ni, qalilun ulama'uhu kasirun khutaba'uhu. Semua akan jumpa satu zaman, kalau mau panjang kata, iaitu satu fenomena qalilun ulama'uhu, orang betul-betul alim ni tak ramai, tapi khutbah juru cakap ni, pemidatu penceramah ni, ni orang ramai. Ni orang ramai. Kasirun khutbah, tapi bukan ulama. Nabi akan banyak jumpa macam-macam ni. Wallahu a'lam.